Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan dan salam Jumaat yang penuh barakah. Pak Cik, Mak Cik, Datuk Nenek, Otok Arung serta anak-anak muda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Bang Non dan kuasa besar asing Amerika Syarikat gagal untuk menumbangkan kerajaan yang di-Pertuan Agong di Putrajaya semalam, kini muncullah watak baru yang dibayar oleh kuasa besar asing untuk terus menghuru-harakan politik Malaysia di musim coronavirus, Pak Cik, Mak Cik. Siapakah watak baru yang dibayar oleh kuasa besar asing untuk sengaja menghuru-harakan politik negara Malaysia bagi menumbangkan kerajaan yang di-Pertuan Agong? Tidak lain, tidak bukan Tun M, Pak Cik, Mak Cik. Saya Jufazli Syekh Ahmad sebagai penganalisis politik bebas, sebagai graduan master dalam bidang sains politik, sebagai graduan sarjana muda dalam bidang sejarah, sebagai penyelidik bebas, saya akan membongkarkan semua dapatan kajian penyelidikan dalam korpus ilmu sains politik di negara Malaysia ini, yang mana Tun M sememangnya dibayar oleh kuasa besar asing Amerika Syarikat untuk sengaja membunuh nyawa rakyat Malaysia di musim coronavirus dengan cara menghuru-harakan politik negara Malaysia supaya PRU 15 lebih awal diadakan. Pak Cik, Mak Cik, Otok Arung yang cerdik pandai di luar sana. Persoalan pertama, kenapa Tun M diarahkan dan dibayar oleh kuasa besar asing Amerika Syarikat untuk muncul hari ini menghuru-harakan politik Malaysia? Hal ini kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim telah gagal menunaikan misinya untuk menumbangkan kerajaan yang di-Pertuan Agong di Putrajaya. Kenapa Tun M dibayar oleh kuasa besar asing untuk membuat chaos politik di musim coronavirus ini, Pak Cik, Mak Cik, untuk berpolitik? Hal ini kerana Tun M sebenarnya mahu menjadi Perdana Menteri ke-9 Malaysia, dan Tun M mahu membalas dendam kepada Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu yang melantik Tan Sri Muhyiddin Yassin sehingga sekarang sebagai Perdana Menteri yang sah di Putrajaya. Kenapa dan mengapa kuasa besar asing terpaksa mengarahkan Tun M untuk take over game chaos politik ini di dalam negara Malaysia, Pak Cik, Mak Cik? Hal ini kerana memang Tun M itu telah lama direkrut oleh Amerika Syarikat, oleh Yahudi Israel, untuk menjual kedaulatan negara Malaysia, untuk menghancurkan institusi yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu, untuk menghancurkan ketuanan Melayu dan Bumiputra Islam dalam Malaysia, bagi memastikan agenda dan misi Tun M ini bersama proksi-proksi politiknya berjaya untuk menghancurkan negara Malaysia di musim coronavirus. Inilah sebab terbesar kenapa tiba-tiba watak Tun M muncul di saat-saat akhir selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim gagal dan terus gagal untuk menjadi Perdana Menteri ke-9 Malaysia. Untuk makluman lebih 32 juta rakyat Malaysia, sebenarnya Tun M itu adalah ketua segala ketua ejen kuasa besar asing Amerika Syarikat di dalam negara Malaysia. Ini adalah hasil penyelidikan dalam korpus ilmu sains politik untuk kajian politik negara Malaysia. Saya telah mengkaji maklumat ini sejak tahun 2014 sehingga tahun 2020.
Selepas 6 tahun kajian penyelidikan saya lakukan secara objektif dan rasional, akhirnya saya telah menemui bukti dan fakta benarlah teori politik selama ini yang menyatakan Tun M adalah ejen CIA Amerika Syarikat, Tun M adalah ejen Mossad Israel, Tun M adalah ejen World Bank, Tun M adalah ejen IMF, Tun M adalah ejen kerajaan Amerika Syarikat untuk merompak kedaulatan dan kemerdekaan negara Persekutuan Malaysia. Selama lebih 22 tahun, Tun M menjadi Perdana Menteri di Putrajaya. Misi sebenar Tun M ini untuk menghancurkan negara Malaysia masih belum selesai. Sebab itu kenapa Tun M pernah berucap dalam persidangan Agung UMNO satu ketika dahulu, perjuangan belum selesai. Di usia 95 tahun dan akan mencecah 96 tahun, Tun M terus dikerah dan terus dibayar oleh kuasa besar asing Amerika Syarikat dan Israel untuk memporak-perandakan politik dan keamanan negara Malaysia di musim coronavirus. Berdasarkan rekod juga, Tun M pernah meluluskan pinjaman daripada World Bank tanpa dimaklumkan kepada rakyat Malaysia, yang mana pinjaman World Bank itu mempunyai kadar bunga yang membebankan hutang rakyat Malaysia dan hutang negara Malaysia sehingga saat ini. Tun M juga kantoi bersama isteri dan anak-anaknya menyimpan duit haram berbilion-bilion ringgit di bank negara haram Israel di luar negara. Paling penting, Tun M juga diarahkan oleh kuasa besar asing untuk merompak trilion-trilion ringgit duit negara Malaysia supaya negara Malaysia tidak mempunyai duit lagi, supaya Malaysia terus membuat pinjaman kepada kuasa-kuasa besar asing, dan selepas itu kedaulatan negara Malaysia boleh digadaikan pakcik-makcik. Oleh sebab itu, ini adalah wajah sebenar Tun M yang perlu diketahui oleh rakyat Malaysia. Tun M desperate mahu menjadi Perdana Menteri ke-9 Malaysia semula. Tetapi malang dan amat malang apabila beliau kantoi bersama Tengku Razali Hamzah melakukan pertemuan sulit di satu rumah banglo pakcik-makcik. Gambar itu sudah viral semalam. Tengku Razali Hamzah juga berkomplot bersama dengan Tun M untuk menghancurkan, menumbangkan kerajaan yang di-Pertuan Agong di bawah kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan hari ini Tun M bersama geng-gengnya telah menunjukkan wajah sebenar. Mereka mengusulkan usul undi tidak percaya kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin kepada Speaker Dewan Rakyat. Maka inilah tujuan game sebenar Tun M, pakcik-makcik. Tujuannya adalah untuk mendesak yang di-Pertuan Agong membubarkan Parlimen, adalah untuk mendesak yang di-Pertuan Agong mengadakan PRU 15 di musim coronavirus, supaya nyawa rakyat Malaysia lebih ramai lagi mati di tangan Tun M di musim coronavirus. Dan selepas itu, apabila negara Malaysia ini tidak ada sudah keuangan untuk menyelamatkan nyawa rakyat Malaysia di musim coronavirus, Tun M akan memaksa yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu untuk menerima loan bank proposal daripada World Bank, daripada IMF, daripada Amerika Syarikat, daripada negara haram Israel. Inilah agenda tersembunyi yang mana Tun M adalah gunting dalam lipatan kepada kedaulatan dan kemerdekaan negara Persekutuan Malaysia. Tun M adalah musuh dalam selimut kepada kedaulatan dan kemerdekaan rakyat Malaysia dan negara merdeka Malaysia ini, pakcik-makcik. Sehubungan dengan itu, semua rahsia-rahsia percaturan kuasa politik Tun M ini, semua rahsia-rahsia Tun M,
siapa kuasa besar asing di belakang beliau dan siapa kuasa-kuasa besar asing yang membayar beliau berbilion-bilion US dollar untuk menghuru harakan politik negara Malaysia sudah diketahui oleh Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Sebab itu Tun M sentiasa mengkritik Raja-Raja Melayu di dalam negara Malaysia. Sebab itu anak-anak dan cucu cicit Tun M selalu menghina Raja-Raja Melayu di dalam negara Malaysia. Kerana halangan terbesar kepada misi politik Tun M dan kuasa besar asing adalah Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu yang menjadi ketua kerajaan yang paling tertinggi kuasanya di dalam negara Persekutuan Malaysia. Benar Pak Cik Mak Cik, Tun M merancang di musim coronavirus untuk menghancurkan institusi Yang di-Pertuan Agong dan kedaulatan institusi Raja-Raja Melayu. Sehingga hari ini Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu masih tidak mahu menggadaikan kedaulatan negara Malaysia ini kepada kuasa besar asing Amerika Syarikat dan Israel untuk makluman rakyat Malaysia. Sehingga hari ini Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu masih tidak bersetuju untuk menandatangani perjanjian pinjaman keuangan daripada World Bank, daripada IMF, daripada Amerika Syarikat, daripada Israel di musim coronavirus di peringkat antarabangsa Pak Cik Mak Cik. Dan saya ingin ingatkan, disebabkan perkara ini, Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu masih tidak mahu mengikut arahan kuasa besar asing Amerika Syarikat dan Israel. Sebab itu Tun M muncul di saat-saat akhir membuat huru-hara politik bersama juak-juak politiknya di dalam semua parti-parti politik di negara Malaysia. Maka saya kira Tun M tersalah langkah percaturan kuasa politik bersama kuasa-kuasa besar asing Amerika Syarikat dan Israel di dalam negara Malaysia, yang mana satu-satunya kuasa raja-raja di rantau Asia Tenggara yang tidak boleh dihapuskan, yang tidak boleh dibunuh adalah Raja-Raja Melayu di dalam negara Persekutuan Malaysia. Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu adalah last defender, adalah front runner, adalah payung terakhir yang melindungi keamanan, kedaulatan, kestabilan politik negara Malaysia. Tun M dan kuasa besar asing Amerika Syarikat dan Israel mahu menguasai pentadbiran dan kuasa eksekutif Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu di dalam negara Persekutuan Malaysia. Tetapi selama lebih 22 tahun Tun M menjadi Perdana Menteri, kuasa besar asing Amerika Syarikat dan Israel masih gagal untuk menguasai 100% pentadbiran kerajaan Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu di Putrajaya. Oleh sebab itu Pak Cik Mak Cik, Malaysia menjadi satu fokus utama kuasa besar asing Amerika Syarikat dan Israel bersama ejen-ejen politik mereka di dalam negara Malaysia yang diketuai oleh Tun M untuk menghancurkan kuasa Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Tetapi disebabkan Tun M dan kuasa-kuasa besar asing di belakang Tun M itu merendah-rendahkan kehebatan kuasa Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu, merendah-rendahkan kehebatan Raja-Raja Melayu dalam mencatur kuasa politik dunia, maka akhirnya Tun M menjerat diri sendiri. Saya Jufazli Syekh Ahmad yang menyimpan 1001 rahsia percaturan kuasa politik Tun M, Amerika Syarikat dan Negara Haram Israel di peringkat antarabangsa. Saya tidak takut, saya tidak gentar, saya tidak takut untuk dibunuh oleh kuasa-kuasa besar asing untuk menyelamatkan institusi Yang di-Pertuan Agong dan institusi Raja-Raja Melayu. Saya ingin ingatkan kepada Tun M yang amat saya hormati. Saya menyimpan 1001 rahsia sulit percaturan kuasa politik Tun M bersama Amerika Syarikat dan Negara Haram Israel di dalam negara Malaysia ini. Ejen-ejen politik Tun M dan kuasa besar asing dalam kerajaan pembangkang dan parti bebas ada di tangan saya, Tun M. Saya tidak takut untuk dibunuh atau dibom atau diculik oleh mana-mana ejen CIA, ejen Mossad di dalam negara Malaysia ini. Kerana perjuangan ini adalah atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Negara Malaysia ini
tidak akan jadi milik Amerika Syarikat dan tidak akan jadi milik Israel, Tun M. Kedaulatan negara Malaysia ini akan terus dipertahankan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Paling penting, baru-baru ini wakil kerajaan China telah membuat lawatan rasmi 2 hari untuk menghadap kerajaan Yang di-Pertuan Agong di Kuala Lumpur, Pak Cik Mak Cik. Kerajaan China telah bersetuju untuk membeli 1.7 juta tan metrik kelapa sawit daripada negara Malaysia setelah Amerika Syarikat memboikot kelapa sawit negara Malaysia beberapa minggu lalu. Disebabkan perkara inilah Tun M dan juak-juak politik kuasa besar asing Tun M dalam kerajaan, pembangkang dan Parti Bebas membuat huru-hara politik untuk mensabotaj Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Tetapi malang dan amat malam, backup plan Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu lebih powerful daripada Tun M dan Amerika Syarikat serta Israel itu, Pak Cik Mak Cik. Paling memalukan, di musim coronavirus ini juga, kerajaan China telah bersetuju secara diplomasi dengan kerajaan Yang di-Pertuan Agong di Kuala Lumpur beberapa hari yang lalu untuk memberi bekalan vaksin untuk menyelamatkan nyawa rakyat Malaysia. Tun M dan kuasa besar asing Amerika Syarikat dan Israel sangat marah dengan tindakan kerajaan Yang di-Pertuan Agong meminta bekalan vaksin daripada negara China untuk menyelamatkan nyawa rakyat Malaysia. Ya, Tun M, Amerika Syarikat dan negara haram Israel tidak mahu menyelamatkan nyawa rakyat Malaysia kerana kerajaan Yang di-Pertuan Agong menolak bekalan vaksin daripada Amerika Syarikat dan negara haram Israel. Inilah big picture yang perlu difahami secara tersurat dan tersirat. Kenapa chaos politik mahu dilakukan oleh Tun M, oleh Kunan, oleh Kuli, oleh segala pemimpin-pemimpin juak kuasa besar asing dalam semua parti politik. Pak Cik Mak Cik, rahsia-rahsia sulit percaturan kuasa politik Tun M ini sudah ada di tangannya di-Pertuan Agong. Sebab itu Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu masih kekal berkuasa di dalam negara Malaysia. Dan ini cukup menyakitkan hati Tun M dan kuasa besar asing Amerika Syarikat dan negara haram Israel, laknatullah. Saya Fazli Syekh Ahmad ingin memberi sepatah kata sebelum saya mengakhiri video ini kepada kuasa besar asing Amerika Syarikat dan Israel. Kepada Donald Trump yang sedang menonton video Fazli Syekh Ahmad, seperti mana Amerika Syarikat tidak mahu negara lain masuk campur urusan hal ehwal pentadbiran kerajaan Amerika Syarikat di Washington, White House, begitu juga kerajaan Malaysia. Seperti mana Donald Trump dan kerajaan Amerika Syarikat meletakkan prioriti untuk menjaga kedaulatan kerajaan Amerika Syarikat sebagai kuasa besar yang paling powerful di dunia ini, negara Malaysia juga meletakkan prioriti untuk menjaga kedaulatan kemerdekaannya sebagai kuasa besar baru di dunia ini untuk tidak boleh dirompak oleh mana-mana kuasa besar asing. Seperti mana Donald Trump menyatakan bahawa American is first. Di bawah pemerintahan kerajaan Yang di-Pertuan Agong juga Malaysian is first, for your information. Untuk makluman Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Negara Haram Israel, seperti mana Israel takut hilang kedaulatan negara haramnya di peta dunia, negara Malaysia juga akan sanggup mati untuk mempertahankan kedaulatan negara Persekutuan Malaysia ini. Negara Malaysia ini bukan tempat negara haram untuk Yahudi Israel. Untuk makluman Benjamin Netanyahu yang sedang menonton video ini. Untuk makluman World Bank, IMF Bank dan semua institusi kuasa besar asing Amerika Syarikat dan negara haram Israel yang menonton video Fazli Syekh Ahmad, don't challenge new generation in Malaysia to fight for the justice, to fight and to defend the sovereignty of Malaysia in this world. Di sisi undang-undang antarabangsa
yang telah ditandatangani oleh Amerika Syarikat dan Negara Haram Israel Laknatullah di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, United Nations. Setiap negara di dunia ini diharamkan untuk masuk campur urusan politik dan pentadbiran sebuah negara. Maka saya ingin menyeru dan menggesa secara diplomasi di hadapan Donald Trump dan Benjamin Netanyahu. Tolong berhenti masuk campur urusan politik dan pentadbiran kerajaan Malaysia. Kerana negara Malaysia itu adalah negara berdaulat, negara merdeka, seperti termaktub di sisi undang-undang Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu United Nations yang sudah dimeterai berpuluh-puluh tahun yang lalu. Kepada Tun M, kalau kamu desperate mahu menjadi Perdana Menteri ke-9 Malaysia, saya kira kamu perlu menjadi Perdana Menteri ke-9 di negara haram Israel Laknatullah itu sekarang. Jika Tun M desperate mahu menjadi Perdana Menteri ke-9 di dunia ini, mahu berkuasa semula, saya kira Tun M perlu menggantikan Donald Trump di Amerika Syarikat. Negara Malaysia ini bukan untuk orang pengkhianat seperti kau, Tun M. Jawatan Perdana Menteri ke-9 itu bukan untuk kau. Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu tidak akan melayan wayang politik dan karena politik jijik ini di dalam negara Malaysia di musim coronavirus. Tun M yang amat saya hormati, legasi politik kamu sudah hancur kerana sayalah yang membunuh legasi politik kamu. Tun M, game ini sudah tamat sebenarnya. Kamu sedang bertepuk sebelah tangan bersama kuasa besar asing Amerika Syarikat dan kuasa besar asing Negara Haram Israel Laknatullah. Tun M, kamu bersama dengan ejen-ejen politik, kamu dalam kerajaan, pembangkang dan parti bebas sedang bertepuk sebelah tangan. Kamu sudah gagal untuk perangkap yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Kamu gagal untuk menumbangkan kerajaan yang di-Pertuan Agong di bawah kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin sehingga 16 Oktober 2020 hari Jumaat. Kamu gagal untuk menjual dan menggadaikan kedaulatan negara Malaysia selama kamu menjadi Perdana Menteri yang tidak berguna kepada rakyat Malaysia. Kamu menghina orang Melayu, orang Bumi Putra Islam dalam negara Malaysia. Kamu menghina orang Cina, kamu menghina orang India. Semua bangsa kamu hina dalam negara Malaysia. Kamu adalah pemimpin pengkhianat di dalam negara Malaysia, pengkhianat kepada rakyat Malaysia, pengkhianat kepada yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu yang tidak layak untuk menjadi Perdana Menteri ke-9 Malaysia. Tinggal beberapa bulan, tinggal beberapa tahun, Tun M. Kamu akan masuk ke dalam lubang kubur kamu dan kamu akan mati dihina dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana menjadi musuh terbesar kepada pemimpin-pemimpin Islam di dalam negara Malaysia. Tun M, topeng politik kamu telah dibongkarkan dan dibogelkan oleh Jufazli Syekh Ahmad. Saya menyimpan semua bukti. Kamu, Tun M, dibayar oleh Amerika Syarikat, dibayar oleh negara haram Israel, dibayar oleh World Bank, oleh IMF untuk menghancurkan institusi yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu, untuk menghancurkan kuasa ketuanan Melayu dan Bumi Putra Islam dalam negara Malaysia, untuk membunuh nyawa rakyat Malaysia di musim coronavirus. Tolong bertaubat sebelum terlambat, Tun M. Saya risau kau mati sangat hina seperti mana Fir'aun dibunuh dan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sangat hina di zaman Nabi Musa alaihi salam di kota Mesir satu ketika dahulu. Daulat tuanku yang di-Pertuan Agong, daulat tuanku Raja-Raja Melayu. Checkmate and game over. Tun M, kuasa besar asing Amerika Syarikat, kuasa besar asing negara haram Israel Laknatullah. Checkmate and game over. World Bank dan IMF. Terima kasih, Tun M, kerana terus menunjukkan wajah sebenar untuk melakukan huru-hara politik negara Malaysia. Kau gagal untuk menjadi Perdana Menteri ke-9 Malaysia, Tun M. Kau gagal untuk menumbangkan dan menghancurkan kerajaan yang di-Pertuan Agong di Putrajaya. Game is over. Terima kasih.